Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, para asatizah, para hadirin, ibu-ibu, bapa-bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur, angkatkan puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan pelbagai nikmat kepada kita, nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat keafiatan. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita pada malam ini untuk berada dalam masjid yang mulia ini, sama-sama kita berniat i'tikaf dan kita sama-sama berdoa agar salat kita, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung setakat yang kita berhenti pada 2 minggu yang lalu. Kita masih membicarakan tentang perihal bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada diri, kerana itu merupakan punca kepada hati kita menjadi keras. Ada para ulama sufi mengatakan al-muqirru bit-taqsiri abadan mahmud wal iqraru bit-taqsiri alamatul qabul. Yang bermaksud orang yang mengakui kelemahan diri, maka perbuatan itu akan menyebabkan dia terpuji selama-lamanya. Dan pengakuan seseorang tentang adanya kelemahan ataupun kekurangan pada dirinya itu merupakan satu petanda yang amal jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyedari adanya kekurangan yang ada pada diri sendiri bukanlah satu perkara yang mudah, kerana ramai di kalangan manusia yang tidak sedar tentang kelemahan yang ada pada diri, merasakan diri serba cukup, merasakan diri hebat, merasakan diri sempurna. Jadi apabila berperasaan yang sedemikian, maka menyebabkan seseorang itu akan mendapat penyakit hati seperti sombong, bongkak dan sebagainya. Jadi orang yang sedar yang dirinya ada kekurangan, ada kelemahan, maka itu merupakan petanda bahawa seseorang itu tidak mempunyai sifat takabur ataupun sifat bangga diri. Kerana sikap seperti ini disifatkan sebagai terpuji untuk selama-lamanya, iaitu sifat menyedari diri ini ada kekurangan. Seseorang yang merasa dirinya masih sentiasa di dalam kekurangan dan kelemahan di dalam satu amal soleh, berarti dia akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan amalannya. Sebab apa? Sebab dia rasa dirinya kurang. Sebaliknya, kalau dia merasakan dirinya hebat, maka dia tidak akan meningkatkan amalnya. Jadi orang ini tidak
mudah puas hati terhadap amal ibadahnya. Segala kelemahan dan kekurangannya dijadikan sebagai motivasi untuk dia lebih maju ke hadapan dalam meningkatkan amal soleh. Jadi ini semua akan berlaku kepada orang yang mengakui yang dirinya kurang. Jadi adalah sangat bertepatan dan logik kalau sikap seperti ini menjadi salah satu petanda bagi seseorang itu diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang iqrar bitaqsir, orang yang mengaku. Pertama tadi dia sedar yang dirinya lemah, menyebabkan dia akan senantiasa terpuji, dan mengaku yang dirinya kurang. Jadi itu merupakan petanda yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat seperti inilah yang nak kita tanamkan dalam diri kita agar segala amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat bongkak, sombong, jadi itu merupakan sifat-sifat syaitan, sifat-sifat kesyaitanan yang menyebabkan seseorang itu lupa diri. Jadi apabila seseorang lupa diri, maka dia akan mudah untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah penyakit bertimpa-timpa, penyakit hati yang berjangkit, yang mana sebelumnya kita sebutkan antara penyakit yang bahaya, iaitu penyakit cintakan dunia. Penyakit cintakan dunia merupakan satu penyakit yang menjadi kepada asal usul datangnya semua fitnah dan kejahatan. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita lihat antara kata-kata hikmah yang lain yang disebutkan oleh para ulama, iaitu kufranun ni'mah lu'mun wa suhbatul ahmaq syu'mun. Maknanya mengingkari nikmat. Kufur ni maknanya engkar, tak mengakui nikmat ataupun mengingkari nikmat adalah antara bentuk kehinaan. Dan bersahabat dengan orang yang jahil adalah sesuatu yang boleh membawa kepada kecelakaan. Saya ulang balik, kufur nikmat merupakan satu perkara yang bawa kepada celaan ataupun kehinaan. Manakala bersahabat dengan orang-orang yang jahil adalah sesuatu yang boleh membawa kepada kecelakaan. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita begitu banyak dan tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat anugerah Allah kepada kamu, nescaya tidak akan terhitung. Dengan nikmat Allah maka kita diberikan kehidupan pada hari ini. Kita masih diberikan kesihatan. Kita berupaya untuk melangkahkan kaki di tempat-tempat yang mengundang pahala. Ini antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan nikmat yang besar, nikmat Islam. Nikmat dikurniakan hidayah, berterusan dikurniakan hidayah, sehingga kita berada di tempat yang mulia pada malam ini. Ya, nikmat hidayah merupakan nikmat yang besar, kerana dengan nikmat itu menyebabkan kita beroleh keredaannya, seterusnya beroleh rahmat, kasih sayang, dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu melimpah ruah. Dan nikmat-nikmat ini perlu kita hargai, perlu kita syukuri, ya. Jadi itu merupakan nikmat yang kita katakan berbentuk hidayah, petunjuk,
Adapun nikmat-nikmat yang kita boleh rasa, ya, nikmat zahir, nikmat dapat menikmati makanan lazat, dapat menikmati minuman dan sebagainya. Jadi itu antara nikmat-nikmat yang lain. Nikmat-nikmat yang tidak setanding dengan nikmat yang kita sebutkan di awal tadi. Itu juga antara nikmat anugerah Allah yang tak putus-putus yang Allah beri hingga ke hari ini yang perlu kita syukuri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu senantiasa sebut, kena sebut nikmat anugerah Allah. Jadi kufur, tak mengakui, tak merasai, tak rasa pun yang nikmat itu sebagai nikmat. Sebenarnya itu merupakan nikmat, tapi tak dirasai itu sebagai nikmat. Mungkin dia akan rasai nikmat setelah mana Allah tarik nikmat itu, tarik nikmat penglihatan, tarik nikmat pendengaran, tarik nikmat boleh bercakap. Pada waktu itu mungkin baru kita rasa betapa besar nikmat itu. Tapi selagi mana Allah tak tarik, maka selagi itu mungkin manusia tidak merasai, tak rasa pun yang itu merupakan nikmat yang besar. Jadi begitulah manusia. Bila dah bergelumang dengan kenikmatan, maka kenikmatan itu menyebabkan dia tenggelam, menyebabkan dia lalai, dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membawa kepada kufur nikmat. Dan kufur nikmat merupakan kehinaan. Jadi orang yang tak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan petanda yang diri dia itu berada dalam kehinaan. Demikian juga orang yang bersahabat dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu. Dan juga tak cukup dengan itu, bukan takat jahil, bahkan orang yang zalim. Jadi ilmu ni penting, kerana ilmu ini dia akan memandu akal. Akal kena diisi dengan ilmu. Kerana kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada akal. Kalau bergantung sepenuhnya kepada akal, akal pun kemampuannya terbatas. Dan manusia memang tidak boleh mengikut nafsu. Dia kena ikut akal, namun akalnya perlu diisi dengan ilmu. Jadi apabila akal itu diisi dengan ilmu, maka dia jadi orang yang berilmu. Mana hidupnya akan menggunakan akal yang dipimpin dengan ilmu. Dan ilmu itu pun kena beroleh izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kefahamannya kena mendapat izin daripada Allah. Kalau tak dapat izin, maka Allah tak akan bagi kefahaman. Dia macam hidayah juga. Kalau Allah tak bagi izin, maka tak akan memperoleh hidayah. Walaupun dia usahakan untuk memperolehi kefahaman, tapi kalau Allah tak izin, maka tak akan dapat. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nakkan dirinya beroleh kebaikan, maka Allah akan bagi dirinya beroleh kefahaman. Jadi kefahaman ini juga merupakan milik Allah dan anugerah Allah kepada seseorang. Ada orang yang belajar tapi tak boleh memahami dengan sepenuh kefahaman. Dan ada juga orang yang belajar dia faham sungguh. Jadi inilah menunjukkan bahawa kefahaman ni adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita belajar tak faham, mungkin besok lusa, tahun depan 2-3 tahun ataupun akan datang yang tak tahu masanya kita akan faham. Jangan kita baca buku pada hari ni, dulu tak faham, tapi bila buka pada hari ni mudah pula nak faham. Jadi gitulah betapa kefahaman ini juga merupakan atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kata-kata hikmah tadi menjelaskan kepada kita bahawa kita tak payah nak kawan dengan orang yang jahil. Kawan pun atas tujuan untuk mendidik, atas tujuan untuk memandu, atas tujuan untuk kita katakan menunjukkan jalan yang benar.
Jadi maksud orang yang jahil dan zalim, yakni orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, meskipun dia tahu keburukannya. Berkaitan dengan kufur yang telah kita sebutkan tadi, ataupun ingkar nikmat, Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita bahawa seseorang yang tidak mengakui ataupun mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat seksa yang pedih. Sebaliknya, apabila dia bersyukur dengan nikmat, maka dia akan dapat tambahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat yang biasa kita dengar. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu bagi tahu, demi sesungguhnya jika kamu syukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya kalau kamu kufur, engkar, sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi tanda kita mensyukuri nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata dengan melafazkan ungkapan alhamdulillah, itu antaranya, bahkan kena susuli dengan amal soleh, ya. Mematuhi segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, itu bukti dan tanda kita terima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin seseorang yang terima kasih tapi menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Menderhakai Allah Subhanahu wa taala itu bukti bahawa dia tidak berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan orang yang jahil ataupun disebut sebagai ahmaq, Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam satu hadis dari Bashir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, isrimil ahmaq, jangan kau bersahabat dengan orang-orang yang jahil, ataupun putuskan hubungan dengan orang-orang yang jahil, kerana orang-orang itu bisa ataupun mampu untuk membawa kamu ke jurang kebinasaan, ataupun ke lembah kehinaan, ataupun bawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memutuskan hubungan dengan orang yang tidak memberi manfaat, itu yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi. Isrimil ahmaq maknanya orang yang memutuskan hubungan dengan orang yang tak bagi manfaat untuk dirinya dan kepada orang lain. Itu tergolong di kalangan orang-orang yang jahil ataupun orang-orang yang tak berilmu. Maknanya tidak bersahabat dengan orang yang bertingkah laku buruk bagi mengelakkan keburukan perangai ataupun watak dia, kerana watak seseorang itu boleh mempengaruhi orang lain. Seperti mana yang kita jelaskan di awal tadi. Jadi itulah tujuan kita dilarang berkawan atau bersahabat dengan orang-orang yang berakhlak atau berpekerti dengan kelakuan yang tak baik. Kerana ialah kita iman tak sekuat mana, ilmu tak setara mana. Jadi kalau kita cari pasal, maka kita akan binasa. Oleh kerana itu, untuk selamat, kita kawan dengan ahli masjid, kawan dengan ahli surau. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dalam satu ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa kita diminta untuk berdamping dengan orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa siang dan malam, pagi dan petang. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Jadi Allah minta kita sahabat berdamping dengan orang yang senantiasa berdoa pagi dan petang.
Jadi kerana orang itu akan membawa kebaikan kepada kita, tempiasnya akan datang kepada kita. Jadi kita syukur kerana kita tergolong dalam golongan orang-orang yang diberi hidayah, petunjuk, bersahabat dengan ahli masjid, ahli surau. Mudah-mudahan kita akan mendapat kebaikan, insya-Allah. Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis Ibnu Umar bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khoslatani man kanata fihi katabahu Allahu syakira, wa man lam takuna fihi lam yaktubuhu Allahu syakira wala sabira. Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih, wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaih, katabahu Allahu syakiran sabira. Wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu lam yaktubuhu Allahu syakiran wala sabira." Hadis yang agak panjang. Hadis yang menyatakan dua perkara, kalau kedua-duanya dimiliki oleh seseorang, maka Allah akan catat sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Sedangkan orang yang tak memiliki, manakala orang yang tak memiliki kedua-dua perkara itu, maka Allah tak mencatatnya sebagai orang yang tahu bersyukur dan tidak bersabar. Apa dia perkara itu? Perkara itu ialah barang siapa yang membandingkan kualiti agama dirinya, barang siapa yang membandingkan mutu ataupun kualiti agama dirinya dengan orang yang lebih berkualiti, lebih tinggi, kualiti lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang kualiti agama yang lebih tinggi, dan membandingkan dengan dunianya dengan orang yang lebih rendah, kemudian memuji Allah atas kelebihan yang demikian itu, maka Allah akan catat sebagai orang yang tahu bersyukur dan orang yang tahu bersabar. Dan barang siapa yang membandingkan kualiti agama dirinya dengan orang yang lebih rendah, dan membandingkan dirinya dengan orang yang lebih tinggi dalam perkara dunianya, kemudian merasa gundah kerana belum memperolehi setinggi dunia orang itu, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Jadi hadis ni sebenarnya dia merangkumi segala bentuk kebaikan. Jadi kita kalau nak buat banding dalam amalan ni, kena cari orang yang lebih hebat amalan, barulah akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Kalau kita bandingkan amalan dengan orang yang lebih rendah amalannya pada kita, kita akan merasakan kita hebat dah aku kalau nak banding dengan si dia. Sebab apa? Sebab dia tak nak datang masjid, kita masjid tiap hari, kita rasa kita hebat. Bila kita buat begitu, maka tidak menguntungkan, bahkan akan merosakkan hati, merosakkan amalan. Kerana membandingkan amalan kita dengan orang yang kita rasa lebih rendah amalan daripada kita, itu pun tak tahu lagi kod-kod orang yang kita rasakan amalannya rendah, padahal dia di sisi Allah tinggi. Jadi dalam bab amalan, maka kita kena banding, tengok orang yang lebih hebat dan tinggi kualiti amalannya, dan kita cuba untuk berada pada tahap yang semacam dia. Kita ukur orang pada zahir, kita tak tahu, kita tengok pada zahir, nampak baik, nampak elok. Takkan kita nak bandingkan dengan orang yang zahir tak elok tapi kita rasakan mungkin elok ni? Tak betul. Mana hukuman kita tu tak betul. Kita hanya mampu hukum pada zahir, itu yang boleh kita jadikan contoh. Maka contohilah dalam bab amalan orang-orang yang lebih hebat.
Kalau dalam bab harta, ya tak apa. Kita bandingkan dengan orang-orang yang lebih kurang daripada kita, maka di situ akan lebih meningkatkan rasa syukur dan rasa sabar kita. Kita bandingkan kita susah, tapi ada lagi orang yang lebih susah. Kita sempit kehidupan, gaji kecil, rasa makan tak cukup, tapi ada orang yang meminta-minta yang lebih teruk daripada kita. Maka itu yang lebih meningkatkan rasa syukur dan meningkatkan rasa sabar kita. Sebaliknya, kalau kita pandang orang yang lebih tinggi daripada kita, maka dia lebih banyak mendatangkan sifat-sifat yang membawa kepada keburukan. Bagus dalam satu aspek, tapi tak dinafikan keburukannya ada. Kalau kita membandingkan, sentiasa lihat yang di atas, tak lihat yang di bawah, maka kita tak akan berpuas hati dengan diri kita sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab kita bandingkan dengan orang kaya raya. Jadi bila bandingan yang seumpama itu, maka kita akan sentiasa cari dunia. Otak kita, fikiran kita sentiasa cari bagaimana nak tambah pendapatan, bagaimana nak tambah rezeki, bagaimana nak tambah kekayaan. Sebab melihat orang yang lebih kaya daripada kita. Dan dengan sebab itu, maka kita akan lalai, kita akan lupa, kita akan alpa dengan cari harta, dengan tambah kekayaan. Dalam dunia ni, manusia akan sentiasa fikir tentang harta, tentang dunia, tentang wanita, tentang jawatan, tentang pangkat. Bahkan bukan setakat mereka fikirkan tentang perkara itu, bahkan sanggup berlumba-lumba, pijak memijak, bahkan zalim menzalimi hingga sampai kepada tahap berbunuh-bunuhan, disebabkan oleh harta, disebabkan oleh pangkat, darjat dan wanita. Dan inilah yang menjadi bualan manusia. Orang tak ramai orang sembang bab macam mana ni Quran banyak ke baca, tak ada. Orang akan tanya macam mana bisnes ke ni, okey. Orang akan tanya bisnes. Orang akan tanya tentang wanita. Mungkin kita tak berada di dunia tu, tapi kita berada di dunia harta barangkali, kalau tak di dunia wanita. Ataupun mungkin pangkat apa dah ni, kita akan ditanya tentang pangkat. Bahkan kalau balik kampung, orang tanya pangkat apa dah. Jadi begitulah, sembang kebanyakan manusia, majoriti manusia adalah tentang tiga benda ni: harta, pangkat, wanita. Itu semua berkisar tentang dunia. Dan perkara inilah yang akan merosakkan manusia. Perkara inilah akan merosakkan manusia, kerana pemikiran mereka sentiasa dibelenggu dengan hal-hal seumpama ini, menyebabkan mereka lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka lupa Allah, itulah yang menyebabkan mereka melakukan dosa sampai peringkat bunuh. Kalau tak bunuh pun lalai dengan cari rezeki yang tidak berkesudahan. Alhaakumut takatsur. Dalam surah At-Takatsur Allah berfirman, kamu dilalaikan, dialpakan dengan satu sifat yang tidak puas dengan apa yang ada, nak lebih daripada apa yang ada. Hatta zurtumul maqabir, hinggalah kamu berada dalam keadaan lalai, leka, alpa, disebabkan sifat tak cukup apa yang ada tadi, hingga Allah cabut, rentap nyawa kamu. Kalau ayat itu disebut hatta zur, kamu ziarah kubur, maknanya meninggal, dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang dia leka dan alpa dengan dunia, dengan sebab tidak puas-puas. Jadi hadis yang disebut, kita nyatakan tadi, hadis Tirmizi, merupakan hadis yang cukup baik untuk kita yang merangkumi segala macam kebaikan. Maka hendaklah kita senantiasa mencari ataupun membandingkan amalan kita dengan amalan orang yang lebih hebat daripada kita. Dan dalam hal keduniaan, kita tengok orang yang lebih susah daripada kita, kerana itulah
yang akan menjadikan kita seorang yang lebih bersyukur dan seorang yang lebih tabah menghadapi segala macam ujian Allah Subhanahu wa taala. Perihal dunia dan kematian, seorang penyair berkata, sebab tadi kita sebutkan tentang bagaimana Allah cabut nyawa seseorang dalam keadaan dia leka dan alpa. Ya man bidunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflah hatta dana minhu al-ajal al mautu ya'ti baghtah wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil lajal. Yang bermaksud, hai orang yang sibuk urus dunia, hai orang yang sibuk urus dunia, kita lah, sungguh engkau telah tertipu oleh angan-anganmu yang panjang. Ni manusia kebanyakannya begitu, ya. Dia mohon panjang umur, panjang angan-angan untuk hidup bagi mencapai apa yang dicita-cita, apa yang diimpi-impikan. Ramai yang begitu, ya. Yang duduk masjid macam kita ni tak ramai, tak ramai, segelintir sahaja, segelintir sahaja daripada penduduk dunia, ya. Kalau kita tengok penduduk dunia, majoritinya bukan beragama Islam, negara-negara Kristian begitu banyak, negara Hindu dan sebagainya. Tapi golongan Muslim minoriti, sedikit. Mengapa sentiasa engkau lupa? Awalam yazal fi ghaflah. Kenapa kamu ni sentiasa ghaflah, lupa, lalai? Hatta dana minhul ajal, hingga datang kepadamu ajal kamu. Maknanya agak bertepatan dengan ayat Al-Quran dalam surah At-Takatsur yang kita sebutkan tadi. Datang ajal dalam keadaan manusia lupa. Maut itu akan datang kepadamu dengan tiba-tiba. Dia tak bagi tahu datang bila, tiba-tiba, esok, lusa, lepas ni, Allahu a'lam, ya. Dan kubur itu adalah dan kubur itu adalah peti segala amal. Sabarlah terhadap ketakutan-ketakutan yang ada di dunia. Tiada kematian melainkan ajal telah tiba. Jadi kata-kata ini mengingatkan kita supaya kita bersedia untuk kematian yang bakal datang. Jadi kita kena isi, kita kena sediakan diri kita untuk berhadapan dengan barzah. Mati ini akan sentiasa jemput dan kejar manusia, sekalipun dia cuba nak elak ataupun dia bersembunyi sampailah ke liang semut. Dan dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala ada sebut, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu nak larikan diri daripadanya itu tetap dia akan datang jumpa kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan mengetahui segala yang nyata. Lalu ia bagi tahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan. Dia akan bagi tahu kepada kamu tentang apa yang telah kamu lakukan dan akan mendapat pembalasan di sana. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Ini antara ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang ajal, tempoh. Bila masa sampai saatnya maka tidak akan dilengahkan walau sikit pun. Makna ayat, dan tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia ada tempoh yang telah ditetapkan. Maka apabila datang kepadanya
sampai kepadanya tempoh masanya, tak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak dapat pula mereka didahulukan tepat pada masa dan tikanya apabila sampai masanya nanti. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sekalian, beberapa kata-kata nasihat yang kita petik daripada kata-kata hikmah, kata-kata penyair Arab, ayat-ayat Al-Quran yang kita sebutkan, bincangkan pada malam ini ada manfaat untuk diri kita. Moga-moga ianya akan memotivasikan kita untuk terus meningkatkan kualiti amalan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa beroleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan berkekalan beroleh hidayah daripadanya. Sekadar ini untuk malam ni, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.